Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesanan ikhlas sebelum memulakan forum kita pada malam ini. Semua audiens diminta untuk menutup mic serta dialu-alukan untuk membuka kamera masing-masing. Registration form dan feedback form adalah di dalam satu form yang sama. Link kepada form tersebut akan diberi semasa sesi Q&A. Jadi, semua diminta untuk kekal bersama kami sehingga tamat program untuk menuntut star point anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Amirul Hazib bin Anifah, pelajar tahun 1 kursus radiografi akan menjadi moderator anda pada hari ini. Berasal daripada negeri Merah Kuning, Selangor, masih single alhamdulillah. Sebelum kita mula, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Borak Santai Fesitim 3.0. Jadi, berkaitan dengan borak santai pada hari ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang amat menarik perhatian saya sendiri, iaitu health myths, facts or cap. Ibu ayah kita pun, ibu ayah ataupun makcik-makcik kita selalu kata orang dulu-dulu kata itu, orang dulu-dulu kata ini. Sampaikan kadang-kadang tu kita sendiri rasa betul ke semua yang orang-orang dulu ni kata. Lagi-lagi berkaitan dengan bidang kesihatan. Pengetahuan ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pengetahuan asas kepada diri kita sendiri supaya kita tidak mudah tertipu dengan segala info-info yang kita peroleh daripada internet. Sebagai contoh, ada yang mengatakan arang boleh memutihkan gigi kita, lobak boleh mencerahkan mata kita, dan ada juga yang mengatakan bahawa makan di waktu malam boleh menyebabkan kegemukan. Betul ke semua ni? Jangan risau. Pada malam ini, saya yakin speaker-speaker kita akan merungkai satu demi satu pertanyaan yang selalu menyelubungi diri kita. Tetapi, apakah signifikannya kepada kita untuk tahu sesuatu perkara itu fakta ataupun rekaan semata-mata? Daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di dalam Nuniyahnya, wal jahlu da'iqu qatil wa syafa'ahu amrana fit tarkibu mutafaqan nasu minal Quran atau min sunnah wa tabibun zaki al-ilmi ar-rabbani. Dan maksudnya, dan kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan, obatnya adalah dua perkara yang disepakati oleh Nas Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan doktornya adalah seorang alim yang rabbani. Maksudnya di sini, pentingnya untuk kita mengetahui sesuatu itu sama ada ianya benar ataupun rekaan semata-mata adalah untuk mengelakkan kejahilan, di mana kejahilan ini akan menyebabkan kita tersimpang dan juga mudah ditipu. Tetapi perkara tersebut hendaklah dituntut daripada perkara-perkara yang dipersetujui di dalam Al-Quran dan hadis serta perkara yang disampaikan oleh orang yang berpengetahuan. Seterusnya, kita kenal dulu dengan satu demi satu konsep perkataan melalui tajuk kita pada hari ini. Saya bentangkan dua konsep, iaitu fakta dan juga rekaan. Facts atau fakta, ianya bermaksud sesuatu yang benar-benar berlaku, sesuatu yang benar dan boleh dibuktikan serta maklumat tentang seseorang atau sesuatu. Manakala rekaan adalah cerita karangan. Cerita ini adalah semata-mata buatan, ciptaan, rekaan-rekaan baharu yang dicipta oleh ahli-ahli sains, bunga ciptaan dan juga angan-angan, fantasi ataupun rancangan. Pada malam ini kita akan merungkai beberapa perkara yang berkaitan dalam bidang speaker kita pada malam ini. Sama ada perkara tersebut adalah mitos yang menjadi satu persoalan. Tersebut adalah pada malam ini, sama ada perkara mitos ini adalah satu fakta ataupun hanya sekadar rekaan. Tapi sebelum itu, anjung perahu dibawa berlayar. Singgah dahulu di rumah penghulu. Tak kenal maka tak cinta. Moleklah kita berkenalan dahulu. Jadi, untuk menambah kelengkapan majlis kita berkenalan dahulu dengan speaker-speaker kita pada malam ini. Perbincangan kita pada malam ini akan lebih tertumpu kepada 3 lingkungan khusus. Pertamanya, dari sudut bidang pergigian, speaker kita yang pertama. Sila perkenalkan diri, Abang Muaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya? Boleh. Okey, Muhammad Muaz Abidin bin Mustafa, asal Seremban Negeri Sembilan. Baru habis belajar dalam bidang dentistry pada bulan 10 tahun lepas. Ada lagi nak tanya? Terima kasih Abang Muaz.
Daripada mana Abang Muaz? Daripada apa? Daripada mana? Berasal daripada mana? Seremban Negeri Sembilan. Seremban Negeri Saya Sembilan. negeri saya kuning, merah, hitam. Ada soalan di chat box. Masih single ke bang? Single, Alhamdulillah. Alhamdulillah single ya. Samalah kita bang. Terima kasih kepada Abang Muaz. Panel yang kedua kita pula, panel yang begitu istimewa kerana beliau akan merungkai persoalan mengenai salah satu anggota yang amat penting di dalam diri kita. Dipersilakan Kak Lija. Bismillah, boleh dengar ke? Boleh Kak? Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Kak Wan Ainur Aliza binti Wan Kamarul Zaman. Masih lagi student, pelajar tahun ketiga optometri. Asal Melaka, bendera putih, merah, biru kot. Ke purple? Biru kot. Itu je. Single ke Kak? Tinggal? Akak tinggal kat Melaka. Single ke Kak? Single. Masih single. Alhamdulillah. Masih single. Jadi Abang Faan boleh try ya Abang Faan. Terima kasih Kak Eliza atau lebih mesra dengan panggilan Kak Liza. Seterusnya, daripada penuntut dalam bidang dietetik, iaitu panel kita yang terakhir iaitu Saudari Jamilah binti Wan Hanafi. Pelajar tahun akhir berasal daripada negeri yang sama dengan saya iaitu Merah Kuning, Selangor. Jadi, itulah kesemua panel kita pada malam ini. Terima kasih buat semua panel di atas pengenalan diri. Berkenalan dengan saya pun sudah, berkenalan dengan panel-panel pun sudah. Saya dapat merasakan ketidaksabaran para peserta untuk mendengar rungkaian daripada panel-panel kita mengenai bidang masing-masing. Tapi, kita perkenalkan dulu kondisi forum kita pada malam ini. Forum kita pada malam ini akan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama akan membincangkan mengenai mitos atau fakta mengikut bidang panel masing-masing. Manakala untuk bahagian kedua, kita akan meminta tips-tips yang berguna dari segi penjagaan gigi, diet dan juga mata kita. Di dalam setiap pusingan akan diberikan masa 10 minit untuk kesemua panel memberikan hujah masing-masing. Apabila sudah tamat kedua-dua pusingan, kita akan bergerak pula kepada sesi Q&A juga dalam masa 10 minit. Di dalam sesi Q&A, para soalan-soalan yang dikemukakan adalah daripada soalan-soalan daripada peserta-peserta sendiri yang akan diambil daripada chat box. Saya harap panel dan semua peserta pada malam ini sudah faham dengan cara forum ini, forum kita akan berlangsung. Sebelum bermula, saya nak tanya dahulu, adakah panel-panel kita sudah bersedia? Abang Muaz, sudah bersedia ke Abang Muaz? Kak Lija, dah bersedia? Okey. Okey, jadi saya nampak peserta kita pun dah sedia, terutamanya Abang Faan. Begitu bersemangat pada malam ni. Jadi, tanpa membuang masa, kita terus dengan persoalan kita yang pertama pada malam ini. Soalan pertama ini akan ditujukan untuk panel kita yang pertama, iaitu Abang Muaz. Saya sering tertanya Abang Muaz. Malah saya rasa bukan takat saya, tapi juga peserta-peserta kita pada malam ini pun tertanya-tanya mengenai mitos-mitos seperti cara penjagaan gigi, cara untuk memutihkan gigi, cara pemakaian braces serta untuk menjaga kebersihan gigi itu sendiri. Jadi boleh Abang Muaz tolong terangkan mengenai mitos-mitos tersebut Abang Muaz. Silakan Abang Muaz. Terima kasih saudara moderator, saudara Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya nak test mic dulu, semua boleh dengar Tak ada masalah ke? Boleh. Nak pula cakap seorang pula nanti kan? Okey, jadi kalau ikutkan kita punya tajuk kita pada hari ini lebih kepada bahagian mitos kan? Mitos dalam pergigian ni banyak yang kita boleh cari, boleh sering beredar dalam kita punya social media. So kalau yang
yang saya rasa saya mungkin nak tekankan lebih sikit adalah dari sudut kecantikan gigi lah, ataupun kalau istilah dalam bahagian pergigian ni estetik. Estetik. Tahu kan, estetik maksudnya kecantikan lah. Kecantikan kecantikan gigi. Sebelum tu saya nak buat disclaimer lah. So apa yang saya kongsikan ni adalah pengalaman saya sendiri semasa undergrad merawat pesakit-pesakit, dan juga hasil pembelajaran saya sewaktu undergrad lah. Okay. So mungkin kalau ada tersalah ke apa, mohon betulkan lah. Okay, so kalau dalam bahagian kecantikan gigi ni, mungkin sepanjang mana saya merawat pesakit, banyaklah banyak kali yang sakit tanya kenapa gigi warna kuning. Kenapa gigi warna kuning, macam mana nak putihkan gigi, kan? So mungkin itu orang tak anggap satu mitos, tapi bagi saya sering kali mendapat pertanyaan sebegitulah. Kenapa gigi dia warna kuning? Okay, kenapa tu expression saya adik. So kenapa gigi yang warna kuning ni, dia ada banyak sebab lah, dia ada banyak sebab. Dan ada banyak cara untuk kita bukan mengembalikan kita untuk memutihkan gigi. Dan juga kita kena ingat gigi yang berwarna kuning tidak semestinya gigi itu tak cantik. Itu yang kita semua kena, itu salah satu mitos yang kita kena faham, yang gigi berwarna kuning tidak semestinya tak cantik. Okay? Sebab ada banyak sebab lah. Kalau secara fiziologinya, gigi kita ni sebenarnya ada 3 layer. Kita ada layer enamel, kita ada layer dentin dan juga layer pulp. Okay, kalau secara umumnya layer enamel ni adalah layer yang pertama lah. Kalau boleh bayangkan, sekejap. Saya boleh share screen ke? Okay, boleh nampak ke screen saya ni? Nampak. Wow. Kalau nampak Okay, yang dekat saya punya cursor ni, ini adalah layer enamel lah, lapisan enamel. Dan seterusnya adalah lapisan dentin. Okay, so lapisan, kenapa gigi kita berwarna kuning? Setengah orang gigi dia berwarna kuning disebabkan adalah lapisan dentin ni sebenarnya. Semua orang ada lapisan dentin. Dan semua orang gigi adalah sama lah macam yang dalam gambar ni. So apa yang berbeza mungkin adalah ketebalan lapisan pertama ni dan juga ketebalan lapisan kedua. Dan kenapa gigi kita berwarna kuning? Sebabkan lapisan pertama ni, sifat dia adalah kata translucent. Translucent maksudnya cahaya boleh melalui lapisan enamel ni lah. Jadi tetapi kalau lapisan dentin ni, dia opaque. Dia tak akan membenarkan cahaya untuk melalui lapisan dentin ni. Jadi menyebabkan dia akan memantulkan warna kuning dentin ini. Sebabkan itu, sesetengah orang yang mempunyai lapisan enamel yang agak nipis, dia akan nampaklah gigi dia akan berwarna kuning. Padahal itu adalah warna normal lah, warna normal bagi gigi dia. Dan juga ini adalah, saya boleh katakan ini adalah satu keadaan yang normal lah. Maksudnya tanpa apa-apa faktor-faktor luar yang menyebabkan gigi dia berwarna kuning. Dan faktor-faktor yang boleh menyebabkan gigi warna kuning ni, pertamanya kalau siapa yang merokok kan, Pak An kalau merokok, bahan-bahan dalam rokok tu dia akan menyebabkan gigi kita berwarna kuning. Rokok, siapa yang suka minum kopi dengan teh, pun antara punca yang menyebabkan gigi kita warna kuning. Okay. Selain tu, ada jugalah, ada orang setengah manusia yang lahir dia ada masalah. Kalau istilah dalam medical adalah congenital, maksudnya masalah yang lahir di menada penyakit tu. Sebagai contoh, dia kekurangan zat dalam dia punya lapisan enamel ataupun lapisan dentin menyebabkan gigi dia nampak tak cantik. Okay.
So antara rawatan-rawatan yang boleh digunakan lah semasa era zaman sekarang ni, iaitu pertama rawatan memutihkan gigi ataupun kita panggil kalau dalam bahagian dentist ni kita panggil whitening. Whitening ni bukan mudah-mudah je orang sekarang kan, kalau sekarang kan dekat Instagram ke apa sekarang pakai sapu krim apa benda lah dekat gigi tiba-tiba jadi putih. Itu saya rasa mungkin lah ada efek something yang lebih kepada orang kata masking, maksudnya bukannya dia bersifat kekal. Kalau whitening yang kami diajar, yang kami belajar, whitening kami belajar ni adalah kita meletakkan setengah certain specific of chemical yang akan interact dengan gigi dan akan mengubah color gigi tu, ataupun lebih senang dia akan memutihkan gigi tu lah. Dia sebenarnya diikut kita nak ikut pesakit lah. Pesakit tu nak gigi dia putih tahap mana. Okay. So kalau bila itu yang pertama whitening. Dan semua yang rawatan-rawatan saya akan sebutkan ni semua adalah hanya boleh dibuat oleh doktor gigi yang bertauliah lah, bukannya doktor gigi fake. Okay, so ini poin yang penting lah. Sebab apa saya cakap begitu, sebab kalau tengok gambar ni, kalian boleh lihat kan, yang atas ni, gigi atas ni dia putih dia macam putih, kalau kami panggil putih Mentos. Gula Mentos tu, dan bawah ni lebih nampak natural. Betul tak? Nampak Aziz je respon, yang lain macam tu dia respon tu tidak apa. Betul. Okay, so ini biasanya atas ni adalah biasanya akan dibuat oleh doktor gigi palsu lah, atau doktor gigi fake. So ini kita kena hati-hati sebab kadang-kadang yang buat fake veneer yang bagian atas ni, dia biasanya dia tak ada prosedur yang tepat dan kadang menyebabkan gusi yang kat sini akan meradang lah. Dia akan meradang dan menyebabkan senang bakteria untuk melekat pada gigi dan menyebabkan gigi cepat rosak. Dan kalau bawah ni, kalau kita lihat gigi nampak sangat natural. Boleh nampak kan dia macam kat ujung ni macam nampak macam translucent sedikit. So ini adalah antara rawatan kita panggil dia veneer. Atas ni fake veneer dan bawah ni adalah veneer yang dentist buat lah. Dia akan buat, kita akan cuba untuk kita akan cuba buat untuk supaya kita boleh mimic the real structure of tooth. Tapi tak boleh lah kita buat real kan, sebab kalau real ni adalah ciptaan Tuhan. Kita akan cuba untuk seboleh mungkin untuk menjadi yang real seperti inilah. Okay. Dan kalau siapa-siapa yang pernah buat rawatan gigi kan, buat tempalan, terutama gigi hadapan, biasanya doktor gigi akan tengok, akan pilih dulu color yang sesuai untuk gigi anda. Dia tak adalah suka-suka letak warna putih macam yang atas tu. Okay, so dia akan compare dulu, dia banyaklah sudut yang bila kami tampal gigi, kami perlu ambil kira antaranya sudut pencahayaan semasa kat tempat tu, masa tampal gigi, warna gigi yang di sebelah lah, contoh kita tampal gigi kacip yang depan ni kan. Kalau kita akan juga bandingkan dengan gigi yang di sebelah. So bukan mudah lah sebenarnya untuk kita nak memutihkan gigi. So yang pertama tadi whitening, kedua di veneer. Yang banyak selain tu kita juga kalau sekiranya gigi tu ada macam dia staining disebabkan oleh rokok ataupun minuman seperti kopi dan teh kan. Kalau macam ni kan, biasanya kita boleh cucikan dia dengan biasanya kalau dekat gigi kita akan buat rawatan scaling lah. Scaling mana-mana kita akan buang staining ni. Okay. So benda-benda ni kalau bahagian ni bagi saya penting lah, sebab tak semestinya gigi berwarna putih itu adalah gigi yang cantik.
dia sebenarnya dia punya kecantikan tu sangat relatif, bergantung kepada kita punya penampilan. Kadang-kadang orang berkulit putih ataupun orang berkulit cerah ni, kadang-kadang gigi dia agak sedikit kuning berbanding orang berkulit gelap. Contoh orang di Afrika kan, kadang gigi dia kita nampak putih sangat kan kalau orang berkulit gelap ni, berbanding kita orang Asia ni, orang Malaysia ni yang berkulit cerah. Disebabkan warna kulit dia, bukan sebab rasis ni, ini memang study yang menunjukkan begitu. Dia ada perbezaan di mana orang yang berkulit cerah dengan berkulit gelap. Okay, so ini saya sentuh sikit lah bagi kecantikan gigi. Dan juga kecantikan gigi ni, yang pertama tadi saya cakap pasal warna. Dan yang kedua ni, saya sentuh sikit pasal standing. Nanti soalan kejap saya sentuh balik. Okay. Yang satu lagi ni braces, fake braces. Fake braces ni kalau saya tak tahu, mungkin sekarang saya dah kurang nampak orang pakai braces fake ni. Tapi sebenarnya benda ni masih wujud lagi. Iaitu masih terutama kalangan orang muda lah, umur macam muda lagi kan, umur 30 ke bawah kan. Muda lagi. So ada ramai yang masih nak memilih untuk buat fake braces ni sebab dia sebenarnya tak ada murah. Dia sebenarnya mahal juga berbanding kalau kita compare dengan rawatan daripada doktor gigi lah. Doktor gigi biasanya kalau di klinik swasta biasanya boleh minimum RM4,000 kan. Dan biasanya yang kalau di fake ni mungkin murah sikit lah, mungkin dia charge RM500 kan. Contoh saya tak tahu lah, yang saya dengar macam RM500. Dan keburukan dia ialah dia buat di tempat yang tak bersih. Dia buat kat hotel lah, dekat rumah sendiri. Saya tak tahu, mungkin saya pernah tengok orang dekat Instagram dia buat pasang braces ni dekat rumah, dia bentang tilam atau orang tu baring betul dia pasang braces. Okay. Dan ini braces lebih kepada kata kosmetik lah. Dia macam dia clip on je. Dia tak melekat pada gigi. Okay. So ini braces yang biasanya dia tak apa-apa masalah pada gigi, tapi dia lebih kepada mungkin kalau orang yang ada allergic dengan material yang digunakan ni boleh ada kesan lah. Okay. So yang kedua ni, ini braces yang fake braces yang digunakan yang dia melekat pada gigi. So ini kalau sebab orang yang pakai fake braces yang doktor ni tak bertauliah ni, dia pasang dia ikut suka hati dia sebab dia belajar ikut YouTube. Kat YouTube memang biasanya doktor gigi biasa kita akan saja nak share kan macam mana pasang braces. Dan dia belajar, dia ikut yang ni macam ni ikut. Dan dia pasang. Dia tak tahu macam mana nak gerakkan gigi tu, nak supaya gigi tu straight semua. Menyebabkan akan jadi masalah macam ni lah. Kalau dia tengok tiba-tiba akar gigi ni dekat luar. Okay. So nampak gigi ni daripada tak sepatutnya jadi macam ni. So braces ni kita tak semua orang perlu ambil. Kita tak ada kalau tiba-tiba gigi dia dah lurus, dah cantik kan. Alah dia sengit-bengit pun sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Boleh macam kita rasa kalau kami tengok, ni boleh, kita boleh jaga lagi. Bila bodoh gigi tu, kalau makanan kat situ, kita boleh jaga lagi. So kami akan recommend braces ni pada orang yang gigi dia memang sengit, dia punya keadaan dia sangat tak optimum untuk dia cuci, untuk dia menjaga kesihatan gigi lah. Okay. So braces ni kalau nak buat, saya memang kalau sempat umur bawah 18 boleh pergi ke klinik kerajaan. Klinik kerajaan pun ada buat. Okay. Cumanya kena dia punya waiting list tu panjang lah berbanding dengan klinik swasta. Kalau klinik kerajaan pun murah berbanding klinik swasta kalau nak buat. So kalau klinik kerajaan, klinik swasta memang mahal. Dan kalau biasanya harga dia RM4,000 lah, RM4,000 ke bawah. RM4,000 ke atas. Silap, RM4,000 ke bawah, RM4,000 ke atas.
bergantung kepada tempat klinik tu. Biasanya klinik di area Lembah Kelang biasanya lagi mahal lah. Okay. So tadi saya dah sentuh braces, warna gigi, dan juga tadi saya dapat apa yang disebutkan ditanya pasal apa tadi Pak karang gigi Bang, karang gigi dengan stain tu. Okay, standing dan karang gigi ni dia benda yang berbeza. Okay, kalau kita tengok standing ni, dia macam dia adalah satu kata tumpukan yang datang daripada luar. Sebagai contoh macam saya cakap dia ada asap apa rokok, air kopi, air teh, ataupun kalau orang-orang asli dekat Malaysia ni dia orang suka makan buah, bukan buah apa tu? Betel nuts. Kalau bahasa Melayu sirih dengan campur dengan apa buah pinang semua tu kan. So menyebabkan gigi dia berubah warna tapi dengan faktor luar lah. So dan karang gigi ni, okay, karang gigi ni ataupun dalam bahasa kami calculus lah. Karang gigi ni adalah dia adalah satu build up. Kalau kalian boleh lihat sini kan, dia satu build up. Dia asalnya adalah kalau senang kata alat tarik gigi. Biasanya orang ada karang gigi ni maksudnya dia tak jaga kesihatan gigi dia, kebersihan gigi dia, maksudnya kurang bergigi ke, kurang floss ke kan. Sebab apa? Sebab bila kita tak bersih gigi dengan cara yang betul dan kerap, dia akan menyebabkan tarik gigi tu akan berkumpul lah, dia akan build up. Bila build up dan dia akan bercampur dengan kita punya air liur dan menyebabkan dia akan mengeras. Dan dia menjadilah karang gigi. Okay. So ini biasalah. Biasanya yang akan terkumpul karang gigi ni adalah biasanya gigi bawah dan bahagian gigi yang menghadap lidah. Sebab apa? Sebab bahagian situ ada satu kelenjar air liur situ. Jadi kat sini senang terkumpul air liur lah. Dan menyebabkan menyebabkan karang gigi. Dan karang gigi ni rawatannya macam biasa. Bukan macam biasa. Macam yang standing tadi tu. Kita perlu scaling je. Pergi kat klinik, kata saya nak minta scaling. Kalau siapa-siapa yang kayu air tu, buatlah scaling dengan student. Free kot. Bayar pun RM2 je sekali visit kan. Okay. Terjawab apa Jawab kan? Dan terjawab bang. Dan salah satu mitos yang berkaitan dengan karang gigi ni, saya pernah dapat daripada pesakit saya. Bila saya dah scaling, dia kata rasa gigi dia terhakis. Itu yang semua orang kena faham, yang karang gigi ni bukan gigi. Dia adalah tahi gigi lah, saya cakap gigi yang dah mengeras. So bila doktor gigi dia cuci ataupun dia buang karang gigi ni, dia bukan hakis gigi sebab tu biasanya dia akan buang karang gigi ni, dan biasanya dia akan ambil masa dalam 2 minggu untuk gusi kita dia patah balik untuk menutupi tempat yang dah dipenuhi karang gigi tadi. Sebab tu kadang-kadang bila dia habis scaling, biasanya pesakit akan rasa ngilu, terutamanya bila minum air sejuk ataupun bila bergigi, boleh jadi dia ngilu. Okay. So benda ni yang kita semua kena, kalau boleh kalian yang mungkin ada keluarga terutamanya kan, boleh tengok, boleh bagi tahu yang benda ni sebenarnya bukannya doktor gigi ni dia hakis gigi, tak. Kita hanya buang karang gigi tu saja. Kadang-kadang ini kes biasa, kadang-kadang ada kalau macam ni kan, dia agak mengerikan sikit lah. Mohon tak trauma dia kalau kadang orang-orang yang dah tua kan, orang tua, dia gigi tu ada sebatang, lepas tu dia macam karang gigi tu membukit pegang gigi tu. Saya pernah ada macam tu. Okay. So diingat kita ni nak bila kita buat scaling tu, kita dah tercabut gigi dia. Bukan, memang tak nak yang menyebabkan gigi dia tu tak bergoyang sebenarnya adalah kakak gigi tu. Tapi kita tak boleh nak biarkan karang gigi tu. Sebab kalau kita biarkan, gusi tu akan lebih, kata lagi cepat meradang, lebih cepat tak sihat lah gusi. Okay. So itulah mungkin
kita semua kena faham lah. So saya rasa tu je, mungkin ada saya serahkan balik lah kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Abang Muaz di atas pencerahan. Jadi sedikit penguraian daripada jawapan yang diberikan oleh Abang Muaz. Pertamanya saya tertarik dengan soalan yang Abang Muaz kemukakan waktu mula-mula lagi, iaitu kenapa gigi kuning. Macam kita sekarang kita selalu nak putihkan gigi, sampaikan kita cari ubat-ubat gigi yang ada tulis whitening itu, whitening ini, tapi gigi kita tak putih-putih juga. Jadi itulah turunkannya kenapa kita punya gigi tak putih, sebab sebab itu sebenarnya adalah salah satu daripada lapisan tu lah, betul kan Abang Muaz? Jadi tak semestinya gigi kuning ni adalah gigi yang tak cantik. Tapi janganlah pula sampai kita ni tak nak gosok gigi sebab nak biarkan gigi tu nampak kuning je pula kan. Itu dah termasuk dalam tai gigi ataupun karang gigi tu. Itu nanti boleh jadi benda lain pula, nanti jadi infection lain pula kepada kita. Dari satu pasal fake braces. Fake braces ni pun macam Abang Muaz kata, benda ni sebenarnya tak elok sebab yang dilakukan adalah oleh doktor-doktor ataupun orang-orang yang tak bertauliah. Di mana mereka lakukan semua ni, fake braces ini di tempat-tempat yang tak bersih ataupun tempat-tempat yang bukan official tempat dentistry lah. Jadi kita kena ingat yang bahawa bila kita nak berurusan dengan kesihatan kita, kita perlu pergi kepada orang yang bertauliah. Jadi terima kasih Abang Muaz lagi sekali. Jadi bergerak pula kepada panel kita yang kedua. Saya akan menjemput Kak Lija. Kak Lija, saya selalu dengar orang kata kalau kita nak mata kita sihat, nak mata kita putih, nak mata kita cantik, kita kena makan lobak merah. Betul ke semua ni Kak Lija? Atau semua benda ni hanya semata-mata, hanya auta semata-mata? Boleh akak berikan pencerahan sikit? Okey, sebentar boleh dengar suara Kak jelas Boleh Kak. Okay, disclaimer juga, akak masih lagi student, masih lagi belajar dan baru experience untuk masuk klinik lah. So macam tak banyak sangat. Still dengar-dengar daripada member yang dah masuk klinik macam tu lah, sebab kita orang baru lagi masuk. So macam yang Haziq cakap tadi, carrot ni boleh mencantikkan mata, menyihatkan mata, memutihkan mata. Okay, mata kita ni sebenarnya tak putih tau, mata kita sebenarnya hitam. Okay, mata putih itu mungkin untuk sesetengah orang sahajalah, bukan semua orang. Sesetengah orang sahaja, tapi still condition tu kita boleh cover up dengan teknologi yang kita ada macam contact lens, so that macam kalau orang jumpa kita depan mata orang yang ada kondisi bermata putih tu, orang tak takut lah, tak ingat orang tu monster ke, tak gerun lah untuk self esteem dia juga. So kita balik pada mitos kan, macam Haziq cakap tadi, carrot ni boleh menyihatkan mata. Secara scientifically carrot ni menyihatkan mata dari sudut apa yang dia adalah. Bukannya macam kalau biasa kita sembang-sembang kan, kita sembang-sembang dengan member kawan-kawan kan, so kita cakap ada member yang cakap tiba-tiba mata aku rabun lah, macam kenapa rasa silau, kenapa rasa macam kabur, kenapa benda terjadi kan. So macam ada, ni based on pengalaman akak lah, orang sekeliling akak dengan kawan-kawan akak lah, akak mau kepada cerita kepada pengalaman lah. So adalah kawan akak yang cakap, makanlah carrot, kau makan carrot ni hilang terus rabun. Okay, first bila kita cakap pasal mitos ni, carrot itu menyihatkan mata, itu betul. Tapi bila carrot mengurangkan paur mata, menghilangkan rabun sekaligus tu, itu memang salah lah. Sebab secara logiknya lah, kita tahu carrot ni sayur. So bila sayur ni dia ada vitamin, yang mana vitamin tu kita sebenarnya tahu vitamin A. Betul tak? Vitamin A, betul tak Haziq? Ke vitamin A? Vitamin A, okay. So kita tahu lah yang vitamin A ni sebenarnya baik untuk mata. Tapi bear in mind, benda ni bukan untuk kurangkan power. Power mata kita memang tak akan berkurang. Kalau orang yang ada power 100 ke 500 ke power untuk rabun dekat ke rabun jauh ke, makan carrot ni bukan mengurangkan power, tapi dia sebenarnya memberi zat kepada sel-sel yang ada dekat belakang mata kita. Contoh, bila kita makan carrot ke ataupun buah-buah lain macam berries, benda ni konsep dia sama macam yang kita belajar zaman-zaman biologi dulu.
makan zat, body serap. Sama macam mata. Kalau kita makan benda yang baik, vitamin yang baik untuk mata yang akan serap. So mata akan serap, dia akan baiki kita punya sel lah, supaya bila kita makin tua, kita punya sel tu still good. Tak membuatkan adanya penyakit-penyakit yang melibatkan belakang mata. Contoh macam retinopathy ke, cabut ke, macam-macam lah. So yang keduanya, benda yang selalu common yang Kak selalu dengar lah untuk fact, yang mitos yang biasa orang cakap. Kalau kita duduk dalam kereta, tiba-tiba tengok lama-lama bawa kereta, lepas tu tiba-tiba, kabur lah mata aku. Kenapa aku rasa tengah sama-sama kan? Kenapa aku rasa macam power aku naik macam mana nak buat benda ni kan? So, adalah member cakap, kau kenalah tengok benda-benda hijau. Benda-benda hijau ni membantu sebenarnya untuk kurangkan power mata. Sekali lagi, bila kita sebut pasal mitos, kita kena macam back in mind lah. Kita kena fikir betul, kita kena set dalam mindset kita, power mata kita memang takkan kurang. Sama macam, ibarat macam kita daripada kecil ke besar kan, kita meninggi. Tapi bila kita dah umur 30, adakah kita akan mendek balik? Tak, benda tak akan jadi macam tu. Sama macam mata. So mata ni, mana okey, tunggu sekejap lepas tu, bila kita sebut pasal benda-benda macam tu, akak dah confuse dah. Okay. Bila kita mention yang tengok benda hijau ni dapat mengurangkan power mata, itu mitos. Tapi bila orang kata kita tengok benda hijau untuk tenangkan mata kita, macam nak restkan mata kita, itu betul. Sebab apa? Sebab konsep tengok benda hijau ni macam visual hygiene kita. Dia macam kalau korang tengok dekat ataupun rasa pening-pening, benda tu kita guna untuk menenangkan mata kita supaya kita tak tengok benda-benda yang memerlukan accommodation yang tinggi. Kita kena konstrikkan mata kita kena fokus. Sebab bila tengok benda hijau ni, kita pergi masuk fizik sikit lah. Fizik kan, kita tengok hijau. Hijau ni warna yang dia punya wavelength tak terlalu tinggi. Maksud tak terlalu tinggi tu macam susah nak nampak. Dia macam biasa-biasa je. So bila orang tengok dia macam, senangnya macam tu lah. So kena ingat lah, kalau korang tiba-tiba nampak kawan-kawan yang tiba-tiba rasa kabur kan, nampak kabur, janganlah korang mention, tengoklah benda hijau, nanti hilang power mata. Tak power mata hanya akan hilang, which mean hilang tu maksudnya daripada power 100 ke 0, hanya ada 3 cara. Yang first, pakai full correction mata, which is pakai spec lah, yang full, yang betul-betul punya korang punya power mata. Yang kedua, pakai contact lens. Contact lens juga ada power dan ada juga yang tak ada power. Tapi janganlah korang pergi beli dekat online. Jangan sekali pergi dekat online. Sebab dekat optometris sendiri pun, dekat klinik sendiri pun, sebelum kita bagi contact lens tu, banyak benda kita kena tengok. Salah satunya kita kena tengok keadaan mata kering ke. Mata kering tak digalakkan pakai contact lens tau. Okay, itu satu. Lepas tu, kita kena tengok saluran bawah kelenjar mata dia, orang panggil meibomian gland. Okay, meibomian gland ni korang nampak dekat bawah kelopak mata. Kalau korang invert eyelid korang tu, ada garis merah tu. Itu kena tengok juga. Bukannya bagi-bagi, senang. Saya nak purchase contact lens untuk pergi wedding. Bukan macam tu. Okay, bukan. Yang ketiga, kena tahu pasal hygiene juga. Sebab contact lens, paling penting adalah hygiene. Tak tahu hygiene, tak jaga hygiene, korang belilah contact lens semahal mana sekalipun, still akan dapat infection. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang very very common lah orang selalu cakap. Kita tengok dekat hari ni, akak tengok dekat seorang senior akak ni, mata dia ada biji tau. Biji dekat orang panggil ketumbit. Tapi akak panggil ketimbit. So akak tak tahu mana satu yang betul. Tapi dia punya jokes macam ni. Kau mengintai orang ke? Sebab tu ada ketimbit. Macam itulah jokes dia. Tapi hakikatnya, benda mitos ni sebenarnya kita guna zaman-zaman orang-orang tua ni, dia bagi tahu macam tu sebab bila air dulu kan dekat luar kan, bila air dekat luar, so macam ada bumbung sikit kan, so macam benda tu kita bagi untuk takutkan orang tak nak bagi mengintai lah kot. Tapi hakikatnya itu sebenarnya salah satu masalah jugalah yang dalam optometri. Tapi kalau dalam bahasa Melayu dia, kita panggil sebagai ketumbit kan, satu nama je. Kalau dalam scientific name,
dia ada 3 jenis nama. Satu, style. Yang kedua nama dia Calazion. Dan yang ketiga nama dia Hordeolum. Calazion dengan style ni, dia sama tau, lebih kurang sama. Cuma bezanya sakit dengan tak sakit je. Lepas tu, benda ni jadi normally disebabkan kelenjar mata kita juga. Kita punya salur-salur kat mata kita ni, bukan salur arah, tapi gland kat mata kita ni ada yang tersumbat ke, ada infection ke. Basically lebih kepada yang biasa common ni disebabkan oleh staphylococcus lah, sebabkan benda tu. So kadang-kadang benda ni jadi sebab mungkin sebab benda tu lah, sebab yang tersumbat tu, dan cara nak kontrol dia, nak rawat dia, kadang-kadang dia hilang sendiri. Tak pun kita kena buat warm compression, which is kita tuam lah mata kita tu kan. Tapi ada orang ni dia tumbuh, kebiasaannya tumbuh sebiji je. Kalau orang tumbuh banyak-banyak biji, ada 2-3 biji, lepas tu selalu tumbuh, memang mungkin betul lah kot dia jenis kot mengintai kan. So benda first yang korang kena buat adalah bawa lah dia pergi masjid bertaubat dulu. Biar dia solat, ajak dia solat bangun 3 malam, 1/3 malam, solat sunat taubat nasuha dulu. And then kalau still tak baik juga, korang bawa terus pergi jumpa optometrist. So bila pergi, sebab kita takut ada benda-benda yang tak sepatutnya ada lah, macam any infection yang berlaku. So benda paling penting kat sini, jumpalah optometrist dulu. Sebab optometrist ni dia tak makan orang. Optometrist ni kalau yang dekat UIA, datang je dekat klinik UIA. Dia orang akan check satu-satu. Dia tak makan orang pun. Dia tak marah orang pun. Korang akan jumpa, kalau korang rasa yang pernah jadi patient Abang Muaz, kalau Abang Muaz dah very lembut kan, korang jumpa optometrist dia lagi lembut. Saya takut ada orang tak marah. Satu lagi, ni fact yang biasanya berlaku dekat budak-budak kot, bila akak selalu dengar lah. Akak selalu dengar bila mak-mak ayah cakap kan, parents duduk sekali-sekali, lepas tu ada anak-anak kecil kan. So macam diorang selalu pesan lah, budak-budak kecil, budak sekolah ni, tak payah pakai spek mata, tak elok untuk mata. Hakikatnya, paling elok adalah kalau adik-adik kecil tu ada masalah mata, ada rabun ke, better pakaikan dia dengan awal. Sebab dia sebagai precaution tau. Lagi awal kita prescribe spek mata tu, lagi cepat dia cure. Lagi cepat kita nak halang benda tu daripada jadi makin teruk lah. Sebabnya korang kena tahu fact yang mana bila mata kita ni uncorrected, which is korang ada rabun tapi tak dibetulkan, possible tinggi untuk korang ada juling. Tahu, sebab mata kita secara azalinya masa kita lahir memang dah juling, tapi itu dikira normal. Cumanya bila kita makin besar, kita tak pakai spek, tapi kita awal kita rabun tapi kita pakai spek. Itu saya nak jadi juling. Okay, so pakailah spek korang kalau ada rabun ke, kalau rasa tak sedap tu terus pergi jumpa optometrist. Itu antara komen-komen yang akak biasa jumpa lah. Kalau jenis mata kering, okey sekejap. Tak apalah, soalan tu nanti akak jawab side lagi. Okay, kena jawab sekarang. Ya Haziq, kena jawab sekarang cuba. Side lagi. Kejap lagi pun boleh Kak. Okay, akak jawab side lagi lah. Right, itu je daripada akak. Okay, baik. Terima kasih Kak Rija. Saya ingatkan ada sambung lagi. Terima kasih Kak Rija atas perkongsian. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat daripada apa yang Kak Rija cakap, first yang pasal lobak merah. Lobak merah ni sebenarnya bukan satu tu je, ataupun bukan sekadar lobak merah saja yang dapat membantu untuk menyihatkan mata kita, tapi sebenarnya buah-buah lain ataupun vitamin-vitamin lain juga dapat menyihatkan mata kita. Contoh macam buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang ada vitamin A. Betul ke Kak? Betul kan? Betul. Jadi yang pasal kena tengok hijau tu pun, itu pun saya selalu dengar juga Kak, bila orang kata kalau mata sakit ke apa ke, kita tengok hijau boleh kurangkan rabun. Tapi sekarang baru saya faham lah bila Kak cakap, sebenarnya bila tengok benda hijau ni, dia sebenarnya tak membantu untuk mengurangkan sakit mata ataupun mengurangkan rabun, tapi sebenarnya dia membantu kita untuk berasa tenang. Jadi yang paling saya tertarik adalah mengenai ketumbit lah. Pasal ketumbit ni, dulu saya pun percaya yang bila orang kata ketumbit ni disebabkan oleh mengintai orang. Tapi
bila akak cakap bila ketumbit ni sebenarnya adalah faktor lain kan. Tapi bila dah cakap macam tu, jangan pula pandai-pandai kita pergi mengintai orang. Nantikah Abang Pak Ain dia pergi intai orang pula sebab tak ada ketumbit kan. Tapi mungkinlah tak datang ketumbit tapi dosa pula yang datang kat kita. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi kita gerak pula kepada yang terakhir. Untuk merungkai persoalan kita yang terakhir pada malam ini, kita akan jumpa Kak Jamie lah. Baik Kak Jamie, melalui pengetahuan Kak Jamie, apakah mitos mengenai diet yang akak selalu dengar dalam komuniti kita sekarang? Betul ke semua ni ataupun ada sesetengahnya adalah direka semata-mata demi kepentingan sesetengah pihak? Dipersilakan Kak Jamie. Oh. Wow, takut je soalan tu. Okay, first of all, nama Kak Jamila. Orang selesa panggil Kak Jamie. Mitos pasal diet kan, sumpah banyak. Ya Bang Muaz, Jam. Oh, panggil Jam. Tak. Tak payah panggil Jam, panggil Kak Jamie pun dah cukup pendek lah tu. Banyaklah mitos pasal diet. Akak dah ada juga yang akak nak cakap. Tapi kalau ada nak tanya lagi kan, apa-apa, boleh je tanya kat Cik Pak. Nanti akak jawab kalau akak tahulah. Okay, firstly, akak pernah dapat lah soalan ni. Dia kata, betul ke kalau bila makan tu 20 minit lepas kita makan baru kita rasa kenyang? Pernah dengar tak pasal ni? Pernah tak? Saya tak ke? Pernah Kak, pernah. Pernah Kak, pernah. Pernah. Okay, agak betul ke? Tak Tak tahu. Sebenarnya betul. Sebab tu kita kena makan perlahan-perlahan. Bukanlah perlahan sangat. Maksudnya kan orang kata kalau Nabi punya 40 kali kan. Tapi tak adalah sampai 40 kali. Betul, mindful eating, pandai. Ya Adib, okey sebab tu makan slow. Tapi kalau orang yang kurus macam Adib ni digalakkan makan laju lah ya supaya boleh makan banyak sikit. Tapi kalau untuk orang nak turunkan berat badan, kita memang suggest untuk mindful eating, makan slow-slow supaya bila dah 20 minit tu kita taklah dah makan banyak. Faham tak? Kerana bila kita terlalu lapar, lepas tu kita akan tend untuk makan banyak. Lepas tu 10 minit tu dah habis makan dah dan kita still rasa lapar lagi. Kenapa? Sebab sebenarnya kita akan rasa kenyang 20 minit lepas kita makan. Kalau dah tahu benda ni kan, at least kita tahulah oh ni sebenarnya nafsu je. Sebenarnya aku dah cukup makan dah. Tapi ni sebab nafsu dia memang ya perut mengata. Macam tu. Perut dah biasa makan banyak, dah biasa makan laju. Jadi latihlah diri untuk makan perlahan-lahan. Betul Adib. Okay, soalan kedua. Siapa pernah dengar pasal zero calorie? Zero calorie drink. Okay. Sekarang ni memang dah banyak sangat kan dekat kedai-kedai. Coke dah ada zero, dah ada Pepsi Black yang Blackpink tu kan. Lepas tu Calpis pun ada zero calorie. Tapi bukan zero calorie, dia sebenarnya dia tak ada gula tambahan tapi dia still ada gula daripada susu. Maksudnya gula tu gula semula jadi. Jadi okey je lah, boleh je minum. Jadi sebenarnya dia banyak pendapat tentang zero calorie drink ni ataupun orang kata sebab dia pakai pemanis tiruan kan. Ada orang, ada certain dietitian dia memang tak bagi sebab untuk orang yang ada sugar craving ni minum benda yang manis even daripada zero calorie drink pun dia tak akan membantu dia kurangkan craving dia tu, malah akan lebih teruk kan, sebab benda tu still rasa manis. Tapi untuk certain orang, certain dietitian okey sebab at least benda tu dia tak ada kalori dan dia tak akan membuatkan badan kita akan cepat naik berat badan sebab dia tak ada kalori pun.
Kalau bagi akak pula, bersederhanalah, janganlah mentang-mentang tak ada kalori hari-hari nak minum. Tak boleh, tak boleh. Nanti kan tiba-tiba nanti kita macam tak boleh nak control kita punya sugar craving tu. Wah, tak ada soalan Bagus semua orang. Tak ada nak tanya apa pasal mitos Okay. Yang saya dengar kalau itu. Ya ke? Tapi kalau bagi akak, 0 tu 0 lah. Kenapa 10 kalori? 10 kalori tu mesti dah ada kalori daripada gula juga. Akak betul ke MSG tak hello? MSG ni sebenarnya dia ada baik dan buruk dia. MSG ni selalunya kita akan suggest untuk patient, untuk orang yang ada sakit darah tinggi sebab dia memang ada rendah sodium daripada garam yang biasa. Tapi kat Malaysia ni ada ke orang masak letak MSG je? Ada ke? Tak ada kan? Kita mesti letak MSG tambah garam lagi. Tak ada. Betul. Jadi kalau MSG tu dia memang lebih baik daripada garam. Tapi kalau nak masak tu kita pilihlah nak letak MSG ke nak letak garam. Okay. Kalau tak ada soalan Kak Cikgu, akak proceed dengan next punya mitos yang akak selalu dengar. Apa ni orang kata, betul ke kena bersenam sejam baru lemak yang sudah terkumpul tu akan digunakan? Belum. Maksudnya kena senaman sejam dulu baru lemak tu akan terbakar. Betul ke? Betul ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya tak ada sampai sejam. 20 minit. Lepas kita exercise pun kita dah start burn fat. Sebab tu disarankan untuk senaman at least 30 minit. Sebab 20 minit tu, lepas 20 minit tu baru lemak akan terbakar. Kalau macam setakat senaman 10 minit tu, kita hanya akan bakar apa yang kita makan je. Faham tak? Ya, gitulah Puteri Hanim. Tak ada soalan tanya tau. Study boleh burn kalori tak Kak? Study mungkin boleh. Sebab ada kan yang kata bila guna otak terlalu banyak ni burn calories kan. Tapi tak sebanyak kita senaman lah. Ya, tapi lain tau burn calories dengan burn lemak. Calories yang kita makan je lah. Kalau penat, tenaga kita kan. Kalau penat kita tidur. Tapi tidur pun guna tenaga ke? Betul. Tidur pun guna tenaga. Tapi janganlah tidur saja, tak sihat. Kita nak bakar lemak. Beza ke bakar kalori dengan bakar lemak. Bakar kalori tu contoh. Awak makan nasi 200 kalori. Lepas tu awak senaman, contohlah awak tidur. Lepas tu dah bakar 100 kalori. Baru 100 kalori. Itu kalori je. Yang kalori yang akan membuatkan awak naik berat. Kalau awak exceed kalori tu awak akan naik berat. Tapi awak punya lemak tak terbakar pun. Betul. Breakfast is the most important meal of the day. Sebab breakfast ni macam orang kata, bukan orang kata memang betul, dia boleh boost kita punya metabolism. Kalau kita skip breakfast, metabolism kita akan drop. Bila metabolism kita drop, kita akan mudah naik berat. Macam mana nak naikkan metabolism? Exercise. Macam nak exercise je. Takkan tu pun nak cakap kan. Exercise je lah. Buatlah exercise apa-apa yang korang suka. Ada apa-apa nak tanya lagi? Seronok cakap pasal mitos ni. Kakak nak tanya. Okay. Okay, boleh. Silakan. Ada orang kata kalau kita exercise, lepas tu kita stop, lepas tu dia akan jadi senang naik. Betul ke? Senang naik. Okay. Kenapa senang naik? Apa yang kenapa dia kata senang naik? Sebab kita start exercise. Cakap ke? Hello? Okay. Okay, sebenarnya konsep untuk naik berat badan. Contoh contohlah untuk akak, bagi akak senang Contoh akak kena makan 1,300 kalori sehari. Contoh itu untuk maintain berat. Tapi kalau akak exceed daripada tu,
memang akak akan naik berat. Okey, contoh hari tu akak makan pagi, tengah hari dengan malam. Total akak makan tu adalah 1,400. Tapi hari tu akak exercise. Bila akak exercise, akak dah burn 200 kalori ataupun 100 kalori. So berat akak akan maintain. Jadi, kenapa dia naik berat? Maybe dia tak exercise. So bila dia constantly makan lebih, sebab tu berat dia naik. Ada je orang yang tak exercise tapi berat dia boleh turun. Sebab apa? Sebab konsep ni lah. Orang kata calorie deficit. First memang kena tahu dulu badan kita perlukan berapa kalori. Nak tahu tu susah nak cakap macam ni sebab kena kira. Dietitian memang kita orang ada kiraan dia untuk tahu. Kita akan ambil tahu dia punya gender, berat, tinggi, umur. Gender, berat, tinggi, umur. Betul. Kalau nak tahu, bolehlah tanya kawan-kawan yang belajar diet tu kan. Tolong kirakan kalori berapa untuk aku ni. Macam tu. Dah okey je. Simple je nak kira tu. Okey, banyak soalan. Tengok banyak soalan dekat chat box. Okey, akak, kalau misalnya misalnya air kita manis, lepas tu kita biasanya tambah air untuk cairkan. Hakikatnya total gula bersamakan tak betul. Betul adik? Sebab tu sebaiknya kita taklah tambah air. Tak minum, bukan tak minum, boleh minum. Panca sendiri, tapi limitkanlah satu sudut teh. Satu sudut teh, satu cawan tu. Sebab untuk orang biasa macam kita yang sihat ni, yang tak ada diabetes ni, kita punya recommendation untuk ambil satu hari tu dalam 3 sudu. 3 sudu makan. Jadi boleh je. Kalau korang macam satu sudu makan. Tapi kalau akak akan suggest try dengan sudu teh instead of sudu makan. Tahu tak beza sudu teh, sudu makan macam mana? Sudu teh tu sudu yang kecil, betul tu. Tak ada pula sudu teh kat sini. Nak tunjuk. Sudu makan tu yang panjang sikit tu. Okay, next question. Jangan lebih tahu 3 sudu kalau boleh, praktis saya sekarang. Lagi-lagi yang suka sangat makan kek, manis tu kan. Jagung jagung tu buah tapi dia starchy. Jagung tu buah tapi dia starchy kan. Dia buah yang berkanji jadi dia ada kalori. Buah yang ada kalori pun yang tak ada kalori hanyalah sayur. Akak orang kata good way to kuruskan badan. Apa ni lepas tu kita buat air besar terus. Salah satunya is apa Rijal? Tak betul lah. Lepas makan tak faham. Macam ni kak, macam ni. Rijal. Akak dengar Lijal ke? Dengar. Okay. Adalah dia pernah dengar orang cakap. Dia cakap kat Lijal lah, kalau kau nak kurus cepat, ni dia cakap bahasa yang mudah faham lah. Kalau nak kurus cepat, kalau kau rasa macam nak buang air, kau tahan dulu. Dia cakap macam tu, kau tahan dulu. Kau makan dulu, makan sampai kau rasa kau kenyang habis makan, baru kau terus pergi buang air. Macam tu. Dia kata macam tu lah. Terus tu macam apa kaitan dia kan? Betul ke tak? Itulah dia kata kat Lijal. So, macam, asal pula kaitan macam tu pula First time dengar. Maksudnya dia dah makan kan sebenarnya kan? Dia macam dia lebih utamakan buang air lepas kita makan. Macam tu. Kalau nak buang air tu, makan dulu baru buang air. Macam tu. Asalnya kalau buat macam tu, dia hilang berat air je. Dia bukanlah lemak pun. Kita ni nak turun berat badan ni, kita fokus dekat lemak. Bukanlah kalori semata-mata. Okay. Jadi memang tak betul lah Rijal. Kalau dah makan tu, badan kita mesti dapat kalori tu. Kalau dah exceed kalori harian, badan kita akan naik. Itu dah pasti. Okay. Breakfast. Selalunya pukul 7 sampai pukul 9, sebelum pukul 10. Kalau pukul 10 tu kita dah tak kira breakfast lah, kita kira morning tea. Kalau dietitian akan consider yang kita akan consider yang awak dah skip breakfast.
Tapi tak kisah pun, asalkan awak bangun tidur tu awak makan. Jangan awak bangun tidur tu awak berlapar sampailah lunch petang sikit baru makan. Dia metabolism kita drop sebab kita berlapar lah. So sebab tu jangan berlapar, makan. Nak diet pun kena makan. Okay, mana lagi soalan ni? Boleh je kalau nak minta akak kirakan ke dia, akak kirakan. Okay. Ada apa yang akak tertinggal ke? 1 sudu makan, 3 sudu kecil. Betul lah Arif. Aku pun nak cakap tadi. Thank you. Kalau kanser bahaya, kalau tahan berak ni sebenarnya tak suggest. Berak je, makan dengan tenang berak je, tak masalah pun. Okay, detox. Menarik sangat soalan detox ni. Okay. Okay, siapa pernah try detox? Wow. Spill the tea. Siapa pernah try? Siapa pernah try? Maybe boleh share ke pengalaman dia minum detox, ke minum kopi. Ya ke? Okay, lepas tu apa yang berlaku selepas tu? Dia je minum habis ke satu cawan tu? Orang kata berak terus. Sembelit. Okay. Ada detox, dia mostly memang disembelit. Dia kopi. Okay, one by one kita cakap pasal detox dulu. Detox ni function dia sembelit. Bila sembelit kita akan selalu berak. Bila kita selalu berak, kita macam akan hilang berat. Akan terganggu lah dengan chat ni. kita akan macam banyak kurang air je kan sebenarnya kalau detox ni. Lepas tu dia turun berat tapi berair, dan cara turun berat yang macam ni tak konsisten. Dia kalau awak stop during minum detox tu, awak akan naik berat macam biasa. Faham tak? Sama juga macam kopi. Kalau kopi ni dia memang ada kopi yang untuk kurus ni kan. Kafein tu sendiri dia ada efek, dia boleh bagi kita rasa kenyang lama. Jadi bila kita minum kopi yang jual dekat kedai, dekat Shopee ke mana-mana ni kan, dia buat awak rasa lapar, rasa kenyang pagi sampai petang. Jadi awak kurang makan. Bila awak kurang makan, sebab tu berat awak turun. Faham tak? Bayangkan kalau awak perlukan 1,300 tapi satu hari tu awak makan sekali je sebab awak kenyang. Jadi maksudnya kita kurang awak ambil 600 kalori. Beza separuh kot daripada 1,300, sebab tu awak turun berat. Bukannya sebab lemak awak dah terbakar, tapi sebab awak makan lebih sikit sebab awak makan sikit daripada yang awak perlukan. Sebab tu berat awak turun. Kalori defisit. Tapi benda tu sihat ke? Tak sihat lah semestinya. Tak sihat kalau awak kurus sebab awak tak makan. Dia banyak tau yang jual dekat internet sekarang, benda-benda yang menguruskan ni. Benda tu semua misleading. Kalau kopi tu, kadang-kadang kan dekat dia punya ingredient tu, yang pertama tu gula. Ataupun yang kedua tu, apa nama? Margarin. Margarin tu gula. Kawan akak kata margarin dan gula. Maksudnya memang sebenarnya dia tinggi gula, dan dia bila tinggi gula nanti kan dia akan efek benda lain pula. Maybe awak turun berat tapi awak punya glukosa pada tak tahu pula. Lepas tu pernah juga sebenarnya dia tinggi apa tu orang panggil, kan tak apalah, tak ingat, tak cakap lah. Tapi tak elok lah, janganlah tertipu. Inilah yang orang kata dia sebenarnya dia apa tadi yang Hafiz cakap, hanya untuk kepentingan pihak yang tertentu kan. Dia jual produk, jadi dia promote lah benda tu ini bagus. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kita dah lah yang tanggung efek tu kita. Sama juga macam vitamin C. Kopi tu okey je untuk awak minum, tapi tak perlulah minum kopi yang untuk kuruskan badan tu. Sebab kita tak tahu apa dia tak dalam tu.
Pengawet ke kak benda ni. Okay. Yang pasal kopi tu asid ke alkali, tak pastilah yang tu. Tapi minum kopi senang kencing sebab dia diuretik. Sebab tu kalau minum kopi kena minum air masak banyak juga. Betul ke orang cakap orang kurus selalunya metabolism tinggi, selalunya lepas kahwin metabolism tinggi untuk gemuk. Akak rasa yang pasal orang kurus macam ni, dia ada bentuk-bentuk badan. Dia macam ada 3 jenis bentuk badan tau kalau siapa yang pernah dengar. Ada mesomorph, ectomorph, apatah lagi satu kan. Orang yang tinggi ni dia metabolism tinggi, itu betul. Tapi ada juga orang yang orang yang kurus tu metabolism tinggi. Ada juga sebab tu, tapi ada juga sebab memang genetik. Jadi orang yang kurus ni nak naik berat pun sama juga kena makan dan kena exercise pun. Siapa kata tak exercise? Kena exercise. Sebab kita nak badan kita naik dengan cantik, bukannya naik dengan lemak semata-mata gitu. Betul lah dia ada endomorph. Akak rasa macam akak makan banyak masa ya kat sini. Mungkin akak boleh bagi kepada Haziq kembali. Nanti minta faham. Baik, Kak. Oh, akak nak sambung. Sila. Tak, Akak nak sambung sekarang atau akak nak ya, sambung kat sambung kat ni. Kemudian Pak Muaz. Okey. Terima kasih Kak Jamie atas apa yang Kak Jamie cakap sebentar tadi. Jadi daripada banyak-banyak yang Kak Jamie terangkan tadi, apa yang saya dapat simpulkan sikit je. Bukan sikit lah, maksudnya dia secara keseluruhan, iaitu kita patut ambil makanan seharian kita ni mengikut diet yang betul dengan kadar kalori yang kita sendiri perlukan. Kita kena tahu sehari tu berapa banyak kalori yang kita patut ambil. Lepas tu kita patut tahu berapa kalori yang patut untuk kita staykan berat badan, berapa untuk kita naikkan berat badan ataupun kita turunkan berat badan. Dan poin yang paling penting, yang paling saya suka apa yang Kak Jamie kata, yang kita perlu makan dengan tenang dan juga membuang dengan tenang. Itu yang paling saya suka. Jadi saya cerita sikit lah daripada mitos daripada kos saya sendiri, iaitu radiografi. Yang selalu saya dengar adalah tentang bila kena radiasi kita dapat menyebabkan mandul. Sebenarnya benda tu memang betul, dapat menyebabkan mandul daripada radiasi ni. Tapi radiasi yang dapat menyebabkan mandul ni adalah radiasi yang kadar dos tinggi. Tapi kadar radiasi dos yang digunakan untuk pemeriksaan kesihatan sebenarnya tak setinggi tu. Malah bila melakukan pemeriksaan juga, radiografer akan letakkan satu sheet ataupun kami panggil sebagai gonad sheet di bahagian sensitif untuk mengelakkan daripada masalah-masalah kemandulan itu sendiri. Jadi kita dah habis dengan round pertama. Kini saya macam percayalah semua peserta dah faham mengenai mitos-mitos yang panel-panel kita kongsikan adalah satu fakta ataupun rekaan semata-mata dekat dalam media massa. Jadi sekarang ni kita bergerak pula kepada sesi kedua forum kita pada malam ni. Tetapi masa yang akan diberikan kepada setiap panel akan dipendekkan selama 5 minit sahaja setiap panel. Jadi di dalam round kedua ini, panel-panel akan diminta untuk berkongsikan tips-tips tentang penjagaan kesihatan di dalam bidang masing-masing. Jadi kita mulakan dulu dengan Abang Muaz. Jadi Abang Muaz, apakah tips yang Abang Muaz ingin berikan untuk penjagaan gigi? Adakah cukup sekadar untuk kita hanya memberus gigi 2 kali sehari sahaja? Silakan Abang Muaz. Terima kasih saudara Haziq. Betul lah, memang cukup je sebenarnya untuk kita jaga, untuk berus gigi kita 2 kali sehari. Minimum 2 kali sehari. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau berus gigi ni sebelum tidur. Okay, sebab apa? Sebab kenapa kita kena berus gigi sebelum kita tidur? Sebab bila kita tidur, badan kita ni dia terutama dalam mulut dalam mulut ni aktiviti untuk melawan bakteria yang menyebabkan gigi kita berlubang ni dia reduce, dia rendah sikit semasa kita tidur. Sebab tu bila kita berus gigi sebelum tidur,
Antara tips dia je lah yang kami ajar kepada pesakit kami, bila je lepas berus gigi, kena tak perlu nak kita komo. Maksudnya dah habis bergigi tu, just ludahkan sedikit ubat gigi yang lebih dalam mulut tu. Dan kita tidur dengan ubat gigi yang sedia ada dalam mulut. Supaya ubat gigi yang kita guna tu dapat melindungi gigi kita lah daripada bakteria yang menyebabkan gigi kita berlubang. Okay. Dan walaupun begitu, masih jugalah kita kena sekurang-kurangnya cuci beri kita 2 kali sehari. Dan setakat ini, kalau setakat ini memang terbukti kalau kita kalau guna ubat gigi yang berfluorida tu utamanya, dia akan mengelakkan kita cepat berlubang lah, ataupun mengelakkan kita daripada berlubang. Okay. Terutamanya bagi mereka yang suka minum ataupun makan makanan yang gula banyak. Okay. Sebab apa? Sebab bakteria yang ada pada gigi kita ni, fungsi dia kalau ada gula, kata source of sugar kat mulut kita dengan dalam satu masa yang banyak, dia akan cepatkan gigi kita ni berlubang. Sebab bila bakteria tu dia consume that sugar, dia akan produce acid yang menyebabkan acid tu akan menyebabkan kita punya gigi ni berlubang. Okay. So itu juga bergigi dengan betul. Ini nak tunjuk, abang tak bawa model. Mungkin boleh tanya yang pernah belajar Adib kan. Adib Pak An pun pernah belajar cara bergigi yang betul. Nanti dia boleh minta dia demo. Dan juga jangan lupa selain berus gigi, untuk floss pun penting. Untuk floss ni dia menggunakan sejenis benang yang khas lah, bukan benang yang menjahit tu. Benang menjahit tu tak jadi, dia kena guna benang floss tu sendiri. Ada banyak jenis, boleh beli yang mana. Sebab biasanya bila kita berus gigi, walaupun dengan teknik yang betul, kadang-kadang bahagian celah gigi tu, terutamanya antara gigi tu kan ada celah-celah tu kan, dia susah untuk gigi ni bersihkan. Dan menyebabkan memang kalau biasa kita check sakit yang jarang floss, dia akan lebih banyak frekuensi untuk ada bahagian gigi yang rosak di bahagian tepi-tepi celah gigi. So itu pentingnya floss. Floss pun macam biasa, at least kurang-kurangnya sekali sehari. Okay. Nanti boleh juga tengok YouTube. Adik pun tahu juga cara nak floss, belajar dengan Adik. Juga jangan lupa kena juga check check dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun, ataupun setiap 6 bulan tu sekali check dengan doktor gigi. Sebab kita tak tahu apa yang dalam mulut kita ni. Sebab kita ingat gigi kita sihat, tapi sebenarnya mungkin ada yang berlubang. Okay. So kalau gigi kita berlubang, kita boleh tampal. Kalau berlubang sikit-sikit lah, kita boleh tampal lebih awal. Ataupun kadang dengan teknologi baru ni kadang tak boleh tampal pun. Kita kadang boleh ada teknologi, kita boleh reverse balik gigi tu supaya dia jadi bentuk dia semula. Okay. So kalau gigi yang dah mati tu, kita boleh buat rawatan akar. Kalau dah tak gigi, mungkin boleh buat gigi palsu dan sebagainya. Okay. Dan juga yang paling penting juga, kalau cek gigi ni biasanya kadang-kadang bukan masalah gigi je, masalah mulut yang lain. Bagi contoh, kadang ada satu ulcer. Wujud satu ulcer, kadang kita ingat ulcer tu biasa je, tapi ulcer tu tak sakit. Bila ulcer tak sakit ni berbahaya, sebab itu antaranya tanda-tanda awal kanser mulut. So itu yang sebab tu kita kena check lah. Kena check 6 bulan sekali. Dan juga kalau kanser mulut ni kita boleh check sendiri. Nanti boleh tengok ada YouTube juga video macam mana kita nak melakukan pemeriksaan mulut dengan sendiri lah. Okay, buat sini kat diri sendiri lah, bukan buat kat orang. Buat kat orang tu doktor gigi je lah. Okay. So sebabnya antara kita nak detect awal kanser mulut ni. Biasanya kanser mulut ni orang detect lambat. Mungkin dia dah stage 3, stage 4. Itu yang problem dia. Bila problem dia, kadang kalau awal ni kita boleh buang sikit je. Contoh lidah kan. Kat lidah tu ada sikit je ulcer. Kalau mungkin kanser tu tak merebak jauh, kita boleh buang sikit je lidah. Kalau dia dah merebak jauh, memang tak ada lidah kita. Mungkin kena buat lidah palsu kan nanti.
Dia lidah pasu ke apa. Jadi itu yang kena ingat. Pertama, berus gigi dua kali sehari minimum. Paling penting waktu sebelum tidur. Yang kedua, jangan lupa untuk floss gigi. Yang ketiga, cek gigi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Tak kisahlah klinik swasta ke klinik kerajaan. Dan mungkin nak tambah sikit. Jangan mudah percaya dengan kata-kata orang tentang gigi ni. Kalau tak pasti boleh tanyalah mana-mana kenalan doktor gigi yang ada. Itu je lah tips menjaga kesihatan gigi dan mulut. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada Haji. Terima kasih Abang Muaz. Jadi apa yang saya dapat daripada tips yang Abang Muaz bagi, yang pertamanya memang cukup untuk kita sekadar berus gigi 2 kali sehari, tapi yang paling penting adalah dia pada waktu malam sebelum kita tidur, kan, betul kan Abang Muaz kan? Lepas tu menggunakan ubat gigi yang berfluorida, lepas tu kita floss gigi kita sekurang-kurangnya sekali sehari, cek dengan doktor gigi 2 kali setahun. Jadi kita sementara berada dekat UAE ni kan, jadi rajin-rajinlah kita berkunjung ke KOD untuk mendapatkan senyuman yang indah. Jadi kita bergerak pula kepada Kak Lija. Kak, kadang kan kita lupa yang menjaga kesihatan mata ni juga penting sebab ianya merupakan salah satu mekanisme sensori kita sendiri. Jadi pada pendapat Kak Lija, apakah tips yang boleh diamalkan untuk menjaga kesihatan mata kita? Okay, sebab sekarang ni musim PKP, kan, PKP semua tengah kelas online, ada laptop je, Google Meet, Zoom semua kan. So akak rasa macam nak bagi something yang berkaitan dengan benda ni lah. Yang korang kena ingat, penjagaan mata ni penting sebab mata ni kita ada satu je, tak banyak, satu. The only one. Okay, macam cakap pasal kasih pula kan, the only one and tak apalah. So salah satu tips ataupun benda yang kita kena amalkan, which is kita panggil dia sebagai visual hygiene. Visual hygiene macam penjagaan mata kita lah. Salah satunya kita pakai rules 20-20-20. Okay, rules 20-20-20 ni maksudnya macam kita buat kerja dalam keadaan 20 minit, lepas tu kita rehat 20 saat, dalam masa yang sama kita tengok 20 feet, which is 6 meter lah. Boleh dengar ke suara Kak? Boleh Kak? Alright. Okay, lepas tu, okay, benda ni akak sarankan sangatlah benda ni untuk diamalkan lah. Sebabnya dia macam ni, benda ni pernah jadi kat akak sendiri. Benda ni pernah jadi kat akak last time, which is satu hari tu akak tengah tengok laptop. Akak tengok laptop, buat kerja yang biasa kita buat assignment kan, sejam, 2 jam, 3 jam sampai tak tidur kan. Lepas tu tiba-tiba mata akak ni tiba-tiba macam kenyit lah, kenyit mata macam vibrate. Perompak mata akak vibrate sebelah mata. Akak tanyalah akak punya senior, Kak, mata saya vibrate lah Kak, tiba-tiba kan. Sebelah mata okey, sebelah mata vibrate. Akak bertanya dia, kenapa ni? Lepas dia kata, ini semua disebabkan oleh nama condition ni adalah myoclonium kot, tak silap akak, tak ingat. Tapi disebabkan oleh mata detik. So mata detik ni salah satunya disebabkan oleh benda lah, kita tengok benda lama. Kita tengok benda dekat terlalu lama, buat kerja terlalu lama. Salah satu buat assignment lah. Tapi nya bila kita kata kita amal konsep 20-20 rules ni, tak adalah maknanya macam kita buat assignment lama. So setiap kali 20 minit buat kerja, tengok. Buat kerja, tengok. Tak adalah macam tu, penat lah kan. So kalau korang rasa macam tak boleh nak adapt benda tu, at least dalam masa 1 jam tu, rehat lah. Lepas buat kerja 1 jam dalam keadaan dekat, rehat 50 minit. 50 minit tu, rehatkan mata tu bukanlah maksudnya, kita dah sudah buat assignment kan. Buat assignment, lepas masa rehat tu, dah ambil phone, tengok IG lah, TikTok lah. Bukan rehat tu maksudnya korang buat benda lain, tengok benda jauh. Salah satunya tengok jugalah benda hijau tu, okay? Satu. Yang keduanya, of course lah, apa-apa pun kita kena, kalau rasa dalam keadaan yang tiba-tiba mata kabur ke, mata tak sihat ke, tiba-tiba rasa pening ke, mata tiba duduk dekat dalam keadaan keadaan aircon, tiba-tiba menangis, pergilah jumpa optometris. Macam cakap lah, optometris ni penting sebenarnya. Dia tak makan orang pun, dia akan advise korang apa yang korang patut ambil, especially kalau orang yang ada dry eye ni banyak jenis. So tak adalah korang tiba-tiba pergi farmasis terus ambil je mana-mana satu yang artificial taste yang berguna. So at least kalau korang jumpa optometris, optometris akan tahulah apa exact
cause yang menyebabkan korang punya dry eye. Sebab artificial tears ni banyak juga jenis. Bukan semua sama. Dia banyak-banyak jenis. Lepas tu, okay, bila buat kerja keadaan dekat, of course lah, posture kita kena betul, kita punya surrounding, kita duduk dalam gelap. Macam biasalah, macam orang cakap, jangan buat kerja dalam gelap, tapi kita buat juga. Macam tu lah, benda-benda macam tu lah yang kita kena jaga sebenarnya. Simple je kalau korang amalkan. InsyaAllah mata korang okey. Dan makan vitamin. Makan sayur. Something good for your eyes lah. Bukan untuk pulihkan korang punya mata, tapi untuk baik kesihatan dalaman lah. Untuk korang punya mata, bad eye. Itu je. Okay, baik. Terima kasih Kak Liza. Jadi kita kena ingat tips ini sama-sama. Pertamanya mengenai tips rules 20-20-20 iaitu 20 minit, 20 saat dan juga 20 feet. Lepas tu kita kena selalu jumpa dengan optometris untuk mendapatkan nasihat penjagaan kesihatan mata yang betul. Kemudian jangan buat kerja dalam gelap serta yang paling penting makanlah sayuran yang banyak untuk menjaga kesihatan mata kita. Jadi kita tiba pula masa untuk panel kita yang terakhir. Sekarang ni kita dengar banyak sangat tips diet seperti Atkins diet, keto diet lah. Bagi pendapat akak Jamie sendiri, apakah diet yang terbaik? Dan bagaimana pula untuk menjaga kesihatan dan mengekalkan badan yang sihat kita jikalau kita tidak mempunyai masa untuk bersenam? Persilakan Kak JM. Okey. Diet yang terbaik. Okey, sebelum tu akak cakap pasal diet yang tak baik dulu Diet yang tak baik tu kenapa dia tak baik? Sebab dia memang boleh buat kita turun badan, tapi dari aspek kesihatan kita tak tahu. Ada yang makin teruk. Contoh, pernah dengar tak pasal water fasting? Itu diet yang macam tu, dia tak makan apa-apa, dia minum air je. Minum sampai 7-8 liter satu hari. Ada yang lebih daripada tu pun. Memanglah kalau tak makan, minum air je, air tu dah zero kalori, tak ada kalori air masak tu, memanglah awak turun berat. Tapi dia akan efek buah pinggang sebab buah pinggang kita tapis semua benda yang masuk dalam badan. Sebab tu ada efek penyakit juga. Akak pernah ada patient yang dia minum air banyak sangat, lepas tu dia kata doktor kata dia ada metabolite imbalance. Dia pening-pening semua. Lebih sangat air pun tak boleh. Air memang bagus, tapi adalah berapa yang boleh minum. Macam Atkins, dan tadi Abang Muaz kata intermittent fasting. Kenapa diet-diet macam ni dia berjaya dekat certain orang? Konsep dia sama, kalori deficit. Kalau akak sendiri, akak memang tak suggest diet-diet yang macam ni. Sebab bagi akak diet-diet yang macam ni hanyalah sementara. Contohlah kan, okey akak bagi analogi macam ni lah. Kalau awak memang target, contoh bulan depan awak nak kahwin ni. Bulan depan awak nak kahwin, jadi awak kena turun 10 kilo dalam masa sebulan. Yes, diet macam ni lah yang sesuai untuk awak. Water fasting, Atkins, diet-diet macam ni memang boleh buat awak turun berpuluh-puluh kilo dalam masa sebulan, berbelas-belas kilo. Tapi lepas kahwin tu, bolehkah awak maintain turun berat badan macam tu? Mestilah tak kan? Mestilah lepas kahwin lah. Dah lepas kahwin dah tak payahlah nak diet-diet dah. Lepas tu terus naik berat badan lebih gemuk daripada sebelum awak kahwin. Nak ke macam tu? Kalau memang itu dah tujuan awak, hanya nak kurus pada hari awak kahwin je, teruskan dengan diet yang macam ni. Tapi kalau memang kita nak turun berat badan, sebab kita nak sihat, kita sayang badan kita ni pinjaman kan? Pinjaman daripada Allah. Jadi kita kena jaga badan kita. Bagi badan kita cukup makan, bukan terlebih dan bukan juga terkurang. Bagi badan kita cukup makan, supaya kita senang nak beribadat, nak buat kerja pun senang. Kalau perut buncit sangat, malas nak bangun. Kalau badan kurus sangat, rasa tak larat, lesu. Jadi makanlah yang secukupnya. Macam-macam jenis diet tahu sebenarnya kalau yang tahu. Tapi semua tu tak sebagus diet suku-suku separuh. Suku-suku separuh, nasi separuh, protein nasi separuh, nasi suku, protein suku, yang separuh tu sayur dengan buah. Pasti nasi separuh.
Lepas tu ada juga orang bukan orang, kita orang pun suggest untuk makan sedikit tapi kerap. Sedikit tapi kerap tu dia punya motif dia sebab kita tak nak badan kita berlapar. Bila badan kita berlapar, kita akan increasekan metabolism. Kita akan reduce kita punya metabolism dan badan kita akan cepat naik berat badan. Dan juga kita untuk orang yang ada diabetes, dia tak boleh skip makan sebab nanti gula dia akan makin rendah, boleh jadi hypo dan boleh juga tiba-tiba jadi tinggi. Dia ada Sobongi effect lah nama dia tu. Adik mesti tahu kan? Sobongi effect. Maksudnya ada tahu akak jual passion yang dia takut nak makan. Dia takut nak makan sebab dia kata kalau dia makan nanti gula dia naik. Lepas tu tapi bila dia bangun pagi dia cek gula tinggi juga. Kenapa? Sebab ni lah Sobongi effect. Orang yang ada diabetes kena makan makan juga, kena makan sikit tapi kerap. Kalau tak, benda tu akan menerukkan keadaan. Nampak tak? Nak sihat memang kena makan, bukannya dengan tak makan. Suku-suku separuh tu kan ada sayur kan. Sayur tu banyak kan. Kenapa kena makan sayur banyak? Sebab sayur ni dia 0 kalori. Tu satu. Lepas tu dia banyak sangat vitamin and mineral yang korang boleh dapatkan daripada sayur-sayur tu. Dekat sesat nasi separuh. Okey, dekat sayur-sayur tu mungkinlah ada yang dekat sini yang tak suka sayur ataupun dia makan certain types of sayur je. Contoh saya makan carrot je. Contoh saya makan selalunya dia makan tomato je. Kalau akak cuba practice kita punya lidah ni makan benda lain. Macam kita nak ajar baby makan, kita akan introduce slow-slow kan. Bagi dia makan. Itu juga dengan kita yang dah tua ni pun kena ajar juga lidah kita. Kalau kita praktis selama 2 minggu, badan kita punya lidah akan dah biasa dah dengan cara pemakanan yang baru. Jadi kita kena tahan untuk 2 minggu je untuk makan yang sihat tu. Jadi the best diet is suku-suku separuh. Memang passion akak pun ada je yang dalam masa sebulan dia boleh turun 3 kg dengan diet suku-suku separuh. Which is sihat lah sebab dia exercise dan dia jaga makan. Diet yang terbaik adalah kena jaga makan dan exercise. Supaya kita jaga makan tu kita boleh reduce kalori, kita exercise kita boleh burn fat. So badan kita akan kurus dengan cantik. Kalau nak naik berat pun sama, kena exercise supaya badan kita naik dengan cantik. Ada soalan ke? Kalau tak ada, akak rasa tu je dari akak. Okey, terima kasih Kak Jamie. Ada ni ke Kak? Akak nak jawab soalan ke atau nak bawa ke Q&A? Ada. Okey. Terima kasih Kak Jamie. Terima kasih Kak Jamie di atas pencerahan. Jadinya apa yang saya dapat, mana Kak Jamie cakap, diet ada 2 jenis iaitu diet yang baik dan juga diet yang tak baik. First, diet yang tak baik ni dia boleh turunkan berat badan kita dengan efektif tapi akan memberi kesan kepada kesihatan badan kita sendiri. Tapi manakala diet yang seimbang ni pula akan diet yang seimbang adalah diet yang terbaik iaitu dengan cara suku-suku separuh, iaitu nasi suku, protein suku, sayur dan buah-buahan separuh daripada pinggan yang kita makan tu. Jadi maka dengan ini tamatlah kedua-dua pusingan di dalam forum kita. Terima kasih diucapkan kepada semua panel. Kita bergerak pula kepada sesi soal jawab Q&A yang diberikan oleh peserta-peserta. Dalam pusingan ini, soalan akan diberikan secara awak kepada panel-panel tetapi dalam bidang masing-masing. Kita akan beri masa 2 minit untuk para panel berehat sebentar dan juga untuk para peserta memberikan soalan di dalam ruangan chat box. Jadi 2 minit bermula dengan sekarang. Jadi soalan-soalan mana yang kat atas tu boleh tulis semula di bahagian bawah untuk kita baca semula. Mana yang tak dijawab lagi.
Alah, tak ada ke nak tanya start diet ni? Ke ada yang baru nak start diet ke? Tak tanya akak. Saya rasa diorang buat karangan Kak. Okey. Okey, saya rasa boleh start dengan soalan pertama. Jadi soalan pertama kita adalah untuk Abang Muaz. Soalan daripada Abang Adib. Abang Muaz, whitening treatment tu menghakis gigi ke bang selain veneer? Okay, soalan dia whitening treatment. Dia ada banyak jenis whitening pun, dia ada banyak cara dia. Ada yang kata in-house ataupun walking whitening, bleaching lah, kita panggil bleaching, walking bleaching, home bleaching, banyak lah method dia. Dan dia boleh lah, dia tak adalah abang kata nak dia menghakis gigi secara, abang kata kalau macam contoh kan, kita kalau doktor tempat gigi kan kita kena buang sikit bahagi gigi, bukanlah macam tu. Dia ada sedikit possibility dia menghakis gigi sebab bahan-bahan yang digunakan tu antaranya ada juga acid lah. Contoh ada chloric acid ada sikit dan peratusan sangat sedikit. So boleh jadi dia akan menyebabkan gigi terhakis. Betul kan? Soalan tadi. Okey. Lepas tu soalan Atira. Berapa lama biasanya masa untuk karang gigi boleh terbentuk? Biasanya dia bergantung kepada setiap manusia lah. Untuk manusia lain ada lain. Sebab kalau orang yang dia mungkin dia punya air liur tu banyak. Contoh dia ada masalah air liur yang sentiasa keluar yang banyak, lagi cepat untuk karang gigi itu terbentuk. Yang orang yang kurang air liur, dia lebih lama untuk mengambil masa untuk karang gigi terbentuk. Biasanya 2 minggu lah dia punya duration dia. Agak-agak dalam masa 2 minggu. Dengan syarat hang tak buang gigi selama 2 minggu. Biasa kalau tak buang gigi selama 2 minggu, memang akan ada possibility untuk karang gigi terbentuk. So kalau ada karang gigi terbentuk tu, fikir sendiri kan. Terus jawab ke soalan yang ada ni? Kena bagi yang Elijah dengan Jamie dulu jawab. Saya rasa kita ikut urutan apa? Soalan ketiga ni pun untuk abang juga, daripada Kak Sarah. Betul ke kulit pisang boleh putihkan gigi? Okey, kulit pisang abang tak tahu betul ke tak, tapi sekarang yang belajar tak pernah lagi dimension yang kulit pisang boleh putihkan gigi. Sama juga dengan arang lah. Arang dia tak ada orang kata kajian saintifik yang mengatakan dia boleh memutihkan gigi. Okey, baik. Seterusnya soalan daripada Abang Makdan. Kak Lijah, ada certain power ke before kita dinasihatkan buat LASIK? Okay, untuk lasik ni biasanya tak ada certain power pun, tapi sebelum buat lasik ni akan ada check mata lah, sama ada kita ni sesuai ke tak untuk buat lasik, sebab takut ada side effect yang kita sendiri tak boleh nak handle, macam ada disease ke macam tu lah. Tapi basically kalau certain power tu biasanya yang buat lasik ni adalah orang yang power tinggi saja, macam 600, 500 yang rasa macam nak jadi unspecable, orang yang tak ada spec, yang tu lah. Orang yang tak nak pakai spec, tak suka pakai spec, biasanya macam tu. Jarang lah orang yang power dia 25, 50, 100 tiba nak boleh gitu. Jadi untuk soalan seterusnya untuk Kak Lijah juga daripada Abang Arif. Betul ke raba mata makin teruk kalau kita tengok skrin dalam gelap? Ni apa yang Abang Arif tanya ni adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita punya mata cepat naik power. Sebabnya bila kita dalam gelap, kita force mata kita untuk fokus tau. So bila kita dalam gelap kan, macam kita tengok screen dalam keadaan yang dekat, which is kita force mata kita untuk accommodate. Bila mata kita accommodate, kita penat. Jadi penat, lama-lama dia macam disebabkan surrounding juga,
tak cukup cahaya semua menyebabkan mata kita boleh naik power juga. Macam lah. Jangan tengok dalam gelap. Faham Kak? Okey, saya skip dulu. Saya terus kepada soalan daripada Kak Farah ke. Kak Jamie, kalau makan buah or sayur banyak sangat, ada kesan negatif tak? Kak Jamie. Kak Jamie tidur. Kak Jamie ada kat situ. Sorry. Apa tadi? Ada. Sorry. Soalan dia Kat Kak mana tadi Jamie, sorry ni, ya Allah. kalau makan buah or sayur Ya banyak Allah. sangat, ada kesan negatif tak Kak? Oh. Okey, kalau buah ada kalori. Jadi pengambilan dia kena limit juga. Dan lagi untuk orang yang diabetes, lagi kena limit sebab dalam buah tu ada kalori, ada gula. Kena kurangkan. Kalau untuk orang yang biasa, boleh je nak makan, dia macam tak ada limit sangat lah. Tapi kita suggest satu hari tu sekurang-kurangnya 3 sahaja buah. Maksudnya 3 lebih kurang, contohnya kalau 1 biji apple tu makan 3 biji satu hari. Contoh macam tu. Tapi tu apple, kalau buah-buah lain tahu sukatan dia. Akak bagi contoh yang senang lah, apple. Semua selalu makan apple kan? Okey. Kalau sayur pula, memang sayur ni tak ada kalori, kosong kalori. Tapi kalau makan banyak sangat, kita akan jadi rasa bloated. Faham tak? Pernah tak perut macam berbunyi-bunyi, perut macam tak sedap? Kalau macam itu pun antara side effect kalau terlalu banyak makan sayur. Jadi sederhanalah. Kalau macam sayur pula, orang kata makan senang cerita dalam 3 sendok sayur sehari. Itu at least. Jadi Kak, untuk Okey, soalan itu je. next Saya dah jawab soalan tu. daripada Abang Adik pula. Kak Jamie, air suam atau air sejuk ada impak yang berbeza ke terhadap kesihatan? Mitos yang biasanya kita dengar air sejuk ni perlu dikurangkan, banyakkan minum air suam. Dah mitos kan, jadi tak betul lah. Sebab air kosong, air suam ke, air ais ke, memang tak ada kalori dan dia sebenarnya tak ada efek sangat pun. Itu semua mitos je. Boleh je nak air suam ke, air panas ke. Kan ada je orang kata kalau macam minum ais lepas exercise ni tak elok. Kan? Sebenarnya elok. Bukanlah elok, maksudnya tak ada efek kat kesihatan pun. So okey je nak suam ke, panas ke, sejuk ke, minum je lah. Tapi unless kalau awak ada underlying disease, ada penyakit macam contoh orang yang ada thyroid kan, dia tak digalakkan, bukan thyroid, macam thyroid tu rasanya dia tak boleh minum air panas. Sebab nanti akan terukkan keadaan thyroid dia tu. Sama juga macam orang yang ada kanser, dia kena dia pun tak boleh minum air yang terlalu panas. So macam boleh triggerkan kanser sel tu. Macam tu lah. Tapi kalau awak macam sihat je, tak apa-apa pun, boleh je air suam ke. Dan selalunya macam benda-benda macam ni macam orang yang mengandung kan. Orang mengandung kan tak boleh nak minum ais-ais kan. Nanti urat kembang lah apalah. Itu sebenarnya mitos juga. Tapi sebab itu kadang-kadang tu mak suruh kan. Kita ikutlah sebab mak suruh. Berkat kan mak suruh. Ikut je lah mak suruh buat apa. Tapi sebenarnya tak ada efek pun. Tak ada efek pun sebenarnya. Okay. Baik Kak, terima kasih. Jadi kita kembali kepada Abang Muaz. Abang Muaz, kalau buat tampalan gigi tu, dia ada tak tempoh yang mana lepas habis certain tempoh tu kita kena buang tampalan lama, lepas tu buat yang baru? Okay, kalau tampalan gigi ni, dia bergantung kepada jenis lah. Dia ada banyak jenis. Ada yang warna putih, ni kita panggil composite, ada yang warna hitam, kita panggil amalgam, ada yang buat crown, ada yang buat tampalan sementara, banyak tampalan. Dan dia biasanya bila doktor gigi tu dah tampal gigi, biasanya dia akan terangkanlah berapa lama biasanya tampalan tu bertahan. Sebab ni tampalan gigi buatan manusia. So
buatan manusia ni takkan kekal selama je lah compared to buatan Tuhan kan. So memang dia akan ada masa je lah. Biasanya kalau tampalan komposit ni, kalau ada yang pernah tampal dulu, maksudnya dulu tu dah lama lah, mungkin waktu sekolah rendah ke, waktu sekolah menengah ke, kemungkinan komposit yang digunakan tu adalah komposit yang kata generasi lama. Mungkin dia kalau, terutama kalau tampal gigi bahagian belakang, gigi geraham, dia akan biasanya akan mudah, akan dah haus. Dia dah haus, so dia akan senang bakteria nak masuk sela-sela tampalan tu. So kenalah buat tampalan baru. So biasanya kalau nak senang, nak tahu tampalan gigi kita tu kena renew, kena buat balik ke ataupun masih okey lagi ke, jumpa doktor gigi, check. Biasanya doktor gigi akan bagi tahu lah sama ada tampalan tu perlu dibuat baru ke ataupun tak perlu buat baru, masih okey lagi, masih boleh digunakan. Sebab biasanya kalau kita buat tampalan baru ni, risiko dia ialah kemungkinan lagi banyak struktur gigi yang sihat tu yang doktor gigi terpaksa buang sebab kita nak letak tampalan baru. Okay. So tak semestinya tampalan tu dah lama kita kena buat baru. Dia bergantung juga kepada keadaan tampalan tu. Okay. So tapi biasanya kalau tampalan yang lama kita buat baru ni gigi hadapan, dan biasanya kalau tampalan komposit tu buat yang warna putih tu, dia akan warna dia, kalau yang warna dia akan jadi luntuk atau kekuningan, terutama orang yang suka minum kopi, minum teh ataupun serokok kan. So warna dia kekuningan. So bolehlah buat tampalan baru sebab kalau dari hadapan tu kita tengok tak cantik kan, terutama orang yang kena bercakap di hadapan orang ramai kan. Itu dia kot. Gigi. Untuk soalan seterusnya, yang ni hanya Kak Put daripada Kak Chat. Okay. Kawan saya tanya gigi bongsu dia tumbuh secara sengit tapi tak sakit mana. Cuma tak selesa lah. Soalannya boleh ke nak buat surgery cabut gigi tu and sakit tak? Okay, so kalau gigi bongsu ni terutamanya orang Asia dia tak semestinya wujud. Sebab kita punya rahang ni tak sebesar orang Eropah lah, orang Eropah ataupun orang bahagian barat. So tak semua orang ada gigi bongsu. Dan biasanya kalau ada, macam yang cik cakap ni lah, gigi dia akan biasa tumbuh sengit. Tapi tak semualah akan tumbuh sengit. Macam abang alhamdulillah tumbuh elok je. Okay. So gigi bongsu ni biasanya dia adalah gigi geraham yang paling last sekali lah akan tumbuh, sebab tu nama dia gigi bongsu. Dan dia ada lagi geraham yang ketiga. Kalau ada korang kira nanti gigi geraham yang ada dalam mulut, kan ada yang ketiga tu, yang ketiga tu lagi gigi bongsu. Dan kalau dia tumbuh secara sengit dan tak sakit, kita biasa lagi kita tak akan cabut sebab dia bukan senang-senang lah kita nak cabut gigi bongsu, sebab bergantung pada keadaan. Kalau tumbuh sengit ni biasanya kita tak akan cabut macam cabut biasa. Biasanya macam cik cakap lah, kita akan kena buat surgery. Dan surgery ni bila kita buat satu bedahan sentiasa akan ada risiko. So antara risiko dia boleh terkena saluran saraf kat situ dekat bahagian gigi tu, dan akan menyebabkan kita akan kehilangan diri rasa dekat gigi dan lidah. So nanti seumur hidup tak rasa lah makan manis ke, tak rasa. Tapi kat bahagian sebelah je lah, maksudnya bahagian yang affected lah. Contoh belah kanan yang affected, so kanan je lah yang hilang diri rasa tu. So tak semestinya kita kena buang lah. Boleh check dengan doktor gigi. Dan tak semua condition kita kena buang gigi bongsu. Dan sakit ke tak? Sakit lah kan? Sebab nanti ada pembadahan kecil. Kita akan potong sikit dekat bahagian gusi tu dan buang sikit tulang lah, bergantung pada keadaan yang sengit tu lah. Okay. Dan jangan risau, biasanya kalau buat pembadahan kecil ni memang kita akan bagi bius. Tak adalah kita tak bagi bius kan. Ini nak cabut gigi pun kita bagi bius. Ini kan pembedahan kecil. Okay, so itu je lah jawapan abang untuk soalan chat. Okay, baik, terima kasih Abang Muaz.
Kita bergerak pula dekat Kak Lija. Kak Lija, ada orang kata kalau selalu baca surah Al-Kahf ayat 22 boleh kurangkan rabun mata. Betul ke? Masya Allah. Akak pun first time dengar benda ni. Tapinya akak pun tak tahu lah nak respon mana soalan ni. Tapinya mana kalau ikut saintifiknya, power mata kita memang tak akan berkurang macam yang akak cakap tadi. Power mata kita memang tak akan berkurang. Unless kalau kita buat LASIK. Itu je salah satunya yang the only method yang kita boleh guna untuk kurangkan power mata kita, which is make it kosong lah without wearing any teknologi macam contact lens ke spectacles ke. Itulah the only one. Mungkin doa tu boleh digunakan untuk kita berdoa lah. Selain daripada berdoa, kita usaha dulu. Kita usaha dulu baru doa. Gitu. Oh, sebelum tu boleh tak akak nak request akak teruskan baca je apa yang orang tanya sebelum-sebelum yang akak tak sempat tadi. Very quick. Ada. Boleh Kak? Okay, untuk soalan Acap tadi kan dia tanya kalau mata malas kalau sebelah mata malas ada treatment ke tak? Okay, kalau sebelah mata malas ni sebenarnya kita kena tengok lah. Kalau ada je mata malas tu terus pergi jumpa optometri. Sebabnya kita takut kalau mata malas tu korang nampak dua bentuk, which is kita biasa tengok satu image tapi kita takut disebabkan mata malas sebelah tu orang akan tengok dua image. So dua image ni lah orang kata macam nama lain dia amblyopia. Saintifik dia lah amblyo. So untuk treat benda ni salah satunya bagi treatment lah supaya korang punya mata kembali normal ataupun surgery. Tu je. Kalau tak worse lah. Lepas tu soalan yang Acap tanya juga tadi beza ke rabun malam dengan silau. Okay, rabun malam ni dia jadi bila dalam keadaan malam tau. Nama lain dia adalah night blindness ataupun nyctalopia. Okay, rabun malam ni jadi sebab bila kita tengok dekat satu tempat tu cahaya tu tak cukup. So bila cahaya tak cukup kita nampak tak jelas. Bukan buta tapi tak jelas. Dan salah satu sebab rabun malam ni juga disebabkan kita ni pakai spek. Kita biasanya rabun malam ni jadi sebab orang yang ada rabun jauh ataupun orang ni dia tahu rabun, dia sedar diri tapi dia tak sedar diri nak pakai spek. Dia tak nak pakai spek. Itu salah satu sebab lah yang menyebabkan boleh rabun malam. Dah sebab apa jadi macam tu dah kita pun kalau dalam keadaan siang pun kita tak nampak, apatah lagi malam kan. Lagilah tak nampak. Lepas tu soalan yang kedua Abang Arif ni dah jawab. Lepas tu Nur Aini Nadira dia tanya, kalau pakai contact lens, betul ke kalau pakai contact lens yang dah luput rosakkan mata? Okay, contact lens ni memang ada tarikh luput. Tarikh luput dia maksudnya macam contact lens banyak jenis. Ada yang satu hari pakai terus buang. Ada yang pakai seminggu, buang. So kalau korang jangan beli contact lens online sebab kadang-kadang kita tahu benda tu. Kadang-kadang kalau korang beli online, dia just bagi je without any consultation, which is kadang-kadang orang yang ada dalam Twitter baru-baru ni, orang yang beli contact lens, Instafamous beli contact lens murah je tapi dia pakai dalam 6-7 hari, which is benda tu sangat-sangat bahaya lah sebenarnya, especially kalau korang beli contact lens yang warna, sebab kita takut korang pakai dalam mata, korang punya warna contact lens tu cair, boleh jadi infection lah, benda tu bahaya. Lepas tu kalau pakai contact lens perlu buat power mata makin tinggi. Bila pakai contact lens, power mata kita akan automatically jadi kosong. Dia tak akan jadi tinggi, melainkan kalau korang ada power tinggi, jadi contact lens yang akan diprescribekan, power mata tinggi tu adalah power mata rabun jauh yang tinggi, contoh macam 1900, dia punya otomatisnya akan di-prescribe korang punya power contact lens lagi besar sikit lah daripada korang punya exact power. Dia tak akan menyebabkan power mata korang tinggi. So kalau jenis mata kering sesuai tak pakai contact lens. Okay, contact lens ni banyak jenis. So kalau kata korang, sepatutnya tak disarankan lah, tapi ada juga contact lens yang jenis banyak air. Banyak-banyak jenis lah contact lens, ada yang jenis banyak air, ada yang jenis sikit air, ada yang fleksibel, ada yang mudah rapuh, ada yang tak mudah rapuh, ada yang rigid, ada yang soft. So benda-benda ni kalau korang nak tahu sesuai ke tak korang ni yang ada jenis try eye untuk pakai contact lens, pergilah dekat klinik optometris yang ada kat UAE, tanya cakap
saya nak pakai contact lens tapi mata saya kering. Macam mana? So dia akan buat check. First dia akan check mata korang dulu and then baru dia orang prescribe apa yang korang sesuai untuk pakai lah. Maksudnya tu je kot. Tak ada dah kot. Tak ada dah. Tu je. Kalau ada lagi, nantilah kita jawab. Ada lagi? Tak ada dah. Dah. Tu je. Tu je dari akak. Angka ke? Okey, jadi akak teruskan je lah dengan soalan akak macam tu. Azim macam tak ada. Jadi tadi soalan Dia. Soalan dia akan seterusnya. Minum susu, lepas tu makan buah oren. Elok tak? Tak elok, betul ke? Sebenarnya, akak nak double confirm, betul ke susu ke kopi? Susu Kak. Tapi kalau nak ulas pasal Sebab kopi pun setahu boleh Kak. Dua-dua Okay, boleh. yang akak tahu, okay, thank you. Yang akak tahu, kopi dengan oren tak okey. Kalau susu dengan oren, sebenarnya lagi bagus. Sebab susu tu ada kalsium. Oren ada vitamin C. Okay, makan vitamin C ni enhance absorption of calcium. Yang tak elok tu kalau minum kopi dengan benda yang ada vitamin C, sebab kopi tu ada kafein. Kafein tu menghalang penyerapan vitamin C. Kopi dengan susu pun tak boleh sebab kopi dia menghalang penyerapan kalsium juga. Dengan air pun sama. Jadi sebab tu orang suggest untuk kalau nak minum kopi, jangan minum kopi bersama dengan makanan berat. Sebab kopi akan menghalang banyak absorption of vitamin daripada makanan tu, nutrien daripada makanan tu. Vitamin C lebih cepat buat air kencing nanti. Betul. Itulah. Okay. Ada lagi ke soalannya? Rasanya tak ada soalan dah. Kalau silau macam mana Kak Lija? Lija, kalau silau macam mana? Tengah fikir ke Kak Lija? Kak Lija, mic. Sorry, nggak perasan. Sorry. Kalau tadi rabun malam, jenisnya yang macam kalau tak pakai spek ataupun orang yang tahu rabun tapi dia tak pakai spek, itu salah satu punca untuk rabun malam lah kan. Tapi kalau silau ni pula, silau ni jadi nama lain dia adalah astigmatism. So orang yang ada astig ni biasanya dia akan silau sebab mata kita, dia macam tu nak explain lah. Okay, orang yang silau ni, kalau keadaan biasa, cahaya yang masuk dalam mata kita ni adalah satu, tertumpung. Satu saja cahaya masuk dalam mata kita. Tapi dalam keadaan orang yang silau, mata dia banyak cahaya masuk. Banyak bercabang-cabang. Benda tu yang membuatkan silau. So, bila orang yang ada silau, kita takut. Benda-benda biasanya, patient akan komplain kalau tengok bawa kereta, lampu merah tu jadi macam spark. Macam tu lah, nampak spark. So, apa yang biasanya orang silau ni kena buat, pergilah prescribe contact lens pula. Spectacle juga, pakai juga spek. Sebaiknya, kalau ada masalah mata macam rabun ke silau ke, pakai spek. Disarankan sangat pakai spek. Bukan sebab bisnes, tapi untuk kebaikan mata korang juga. Gitu. Okey, Abang Muaz. Je, ada lagi ke? Okey, macam tak ada je. Sebab kita tak ada, Kak Jamie nak teruskan ke? Kita punya Tadi Kak rasa macam terlepas soalan, macam ada terlepas soalan tadi. Apa ni, yang pasal syarikat yang kata zero calorie tu kan, akak baru perasan. Memang ada syarikat yang
dia boleh claim makanan tu, minuman tu 0 kalori. Tapi kalau kita lah sebagai pengguna kena bijak baca label food tu. Sebab ada je minuman yang 0 tapi sebenarnya dia ada gula juga. Gula dia tu dalam 5 gram macam tu je. Dia still ada gula sebenarnya, dia tak ada 0 kalori sangat pun. Dia 0 tu maksudnya added sugar je. 0 added sugar maksudnya macam dia tak tambah gula yang dia luar. Dia guna gula daripada susu je, contohnya macam tu. Lepas tu tadi tanya juga kan, peria tu sayur ke buah? Tu sayur. Peria sayur. Makanlah peria, pahit, sedap. Okay. Kak Lija ada soalan lagi ni? Foto grey. Apa benda ni? Mesti Kak Lija Alamak, tahu. pasal foto grey ni, akak pun tak sure sangat pasal benda ni. Nanti akak cover balik. Akak tanya orang. Sebab akak rasa tak sure pasal benda ni, belum bantu ke tak. Kalau blue grey, yes. Okay, akak serahkan pada Kak Sarah lah. Okay, saya take over lah juga sekejap sebab Haziq dia ada problem dengan internet line. So thank you so much dekat semua, dekat Abang Muaz, dekat Kak Jamie, Kak Lija. Untuk sesi malam ni banyak sangat benda yang kita baru tahu kan. So thank you juga untuk semua participant yang join. Jangan lupa isi attendance dekat chat box tadi kan dah ada link. Okay, so sebelum kita habiskan, nak minta semua orang buka kamera kalau boleh sebab kita ada photography session. Okay, lagi satu nak bagi tahu, kalau korang semua ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan topik kita malam ni, apa-apa je pasal gigi diet dengan Opto, boleh tanya dekat IG Facility, nanti kita akan buat Q&A punya Q&A punya template tu kan dekat IG story. Nanti kita orang akan jawab kat situ. Panel akan jawab kat situ. Okay, insyaAllah dalam esok macam tu ke kita akan buat. Alright. Okay, so sila-sila lah buka kamera. Nak tengok muka, tak nak tengok tangan je. Yang peace tu. Nak tengok semua muka. Okay, dah ready? Sekejap. Alright. Okay, ready 1, 2, 3.